Salam sejahtera Malaysia. Azmin Ali yang digelar pengkhianat. Azmin Ali yang digelar lompat katak. Azmin Ali yang digelar sebagai apa? Perompak hak kepada Pakatan Harapan. Azmin Ali yang digelar sebagai apa lagi ya? Macam-macam lagi lah gelaran Azmin Ali ini sekarang. Kerana langkah Sheraton yang telah disertainya itu menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada berita tentang beliau. Wakil rakyat pindah itu pemimpin tak jujur. 16 Oktober 2022. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyifatkan wakil rakyat yang berpindah ke tempat lain untuk bertanding bukanlah pemimpin yang jujur dan ikhlas. Ini rupanya kena perli Anwar. Begitu juga penyandang kerusi Parlimen Gombak itu berkata, wakil rakyat sepatutnya memberikan hikmat dan menguruskan kawasan yang diberi mandat oleh rakyat. Bukan asyik mengatakan tidak suka orang tertentu. Katanya, itu bukan pemimpin namanya. Kemudian tak cukup dengan itu, isteri, menantu semuanya dibawa. Ini politik apa? Kata Anwar. Kata Azmin Ali. Anwar kena jawab ini. Katanya lagi, tapi tak mengapalah. Rakyat cukup matang untuk menentukan pilihan siapa wakil rakyat mereka. Katanya di sini pada hari ini. Bagaimanapun beliau berkata, sesiapapun boleh bertanding di mana-mana. Kerana Malaysia negara demokrasi. Kalau sesiapa nak hantar isteri, anak, menantu, diri sendiri pun boleh juga. Saya tak ada masalah, katanya. Rakyat Gombak ada kuasa untuk menentukan masa depan Gombak, katanya. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan akan bertanding di Gombak. Patutlah. Patutlah Azmin Ali terkejut. Rupa-rupanya Anwar dikatakan bakal bertanding di Gombak. Patutlah, padan muka jugalah. Ada juga ura-ura mengatakan penyandang kerusi Parlimen Pandan, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail yang akan bertanding di Gombak. Pun sama juga, patutlah Azmin Ali terkejut. Menyentuh mengenai sama ada beliau akan mempertahankan kerusi Parlimen Gombak, Muhammad Azmin Ali berkata, pengundi di Gombak meningkat kepada 200,000 orang. Wow! Dan kerana pertumbuhan ekonomi menjadikan Gombak menjadi kawasan strategik. Katanya, namun saya yakin masih ada ruang untuk pembangunan Gombak. Usaha kita jalankan ini supaya rakyat dapat nikmat dan limpahan ekonomi dari pertumbuhan yang pesat. Katanya lagi, lepas saya tinggalkan Selangor sebagai Menteri Besar, nampak prestasinya merosot sikit. Wah, ini Menteri Besar kena jawab pula. Wih, bahaya juga Azmin Ali. Jadi tanggung jawab saya untuk kekalkan kecemerlangan Selangor supaya terus membangun dan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan menjalinkan hubungan di antara kerajaan negeri dan persekutuan, katanya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Mana satu yang kamu suka tengok? Anwar lawan Azmin Ali ataupun Wan Aziza, Dr. Wan Aziza yang lawan Azmin Ali? Mana satu yang paling best? Tapi dua-dua pun memang bikin takut lah kepada Azmin Ali. Dua-dua pun boleh dia kalah ini. Tapi jangan silap, Anwar Ibrahim pun boleh kalah, Wan Aziza pun boleh kalah. Ini baru betul-betul pilihan raya. Ini baru betul-betul pilihan raya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Berita buruk untuk Najib Razak dan semua peminat-peminat Najib Razak, semua penyokong tegar Najib Razak, salah atau tidak, banduan atau tidak, tetap disokong. Berita buruk bagi kamu semua. Oke. Terkini SRC. Permohonan Najib semak keputusan Mahkamah Persekutuan tiada merit. Sekali lagi tajuk dia, tuan-tuan dan puan-puan. Permohonan Najib untuk menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan tiada merit. Tiada harapan. Pihak pendakwaan kes Datuk Seri Najib Tun Razak
berhubung penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia, dana milik SRC International Sdn Bhd, mendakwa bekas Presiden UMNO dan bekas Perdana Menteri itu diberikan perbicaraan adil dan tiada pertimbangan dalam rayuan akhirnya di Mahkamah Persekutuan. Timbalan pendakwa raya iaitu Muhammad Ashraf Aldrin Kamarul berkata, permohonan semakan berhubung. Keputusan Mahkamah Persekutuan di Pohon Najib di bawah Peraturan 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 tidak mempunyai merit dan digunakan sebagai laluan untuk rayuan lanjutan serta penyalahgunaan proses mahkamah. Katanya, pendapat pemohon iaitu Najib bahawa kes ini adalah kes yang sesuai dan sewajarnya untuk Mahkamah Persekutuan menggunakan kuasa dan bidang kuasa sedia ada di bawah Peraturan 137 adalah salah dan tidak bermerit. Katanya, fakta dan hal keadaan kes ini tidak boleh penggunaan Peraturan 137. Memandangkan kes ini tidak menunjukkan hal keadaan yang luar biasa untuk semakan dilakukan, kecuali bidang kuasa ini disalahgunakan sebagai laluan untuk rayuan lanjutan. Katanya dalam afidavit jawapan yang difailkan untuk menjawab afidavit sokongan Najib yang diikrar pada 6 September yang lalu. Muhammad Ashraf yang memfailkan afidavit jawapan itu pada 7 Oktober lalu berkata, bidang kuasa sedia ada pada mahkamah tidak seharusnya digunakan untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan berdasarkan merit. Sebaliknya akan menyebabkan tiada proses litigasi yang muktamad. Katanya lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kes ini yaitu semakan Najib bukanlah satu kes yang luar biasa. Yang semakan semula boleh dibenarkan. Oleh itu, permohonan semakan ini wajar ditolak oleh mahkamah, katanya lagi. Muhammad Ashraf berkata, tiada alasan untuk pemohon terperanjat. Aduh, lucu, lawak lah. Muhammad Ashraf berkata, tiada alasan untuk pemohon terperanjat atau terkejut apabila Mahkamah Persekutuan mengesahkan sabitan dan hukuman yang dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi. Katanya Mahkamah Persekutuan mendapati bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pemohon tidak berlebihan dan mengesahkan sabitan dan hukuman. Pihak responden yaitu timbalan pendakwa raya juga tidak mencabar kadar hukuman dikenakan ke atas pemohon. Oleh itu saya menyatakan bahawa tiada apa-apa yang tidak sah di sisi undang-undang dan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan berhubung hukuman yang dikenakan ke atas pemohon oleh Mahkamah Persekutuan, kata Muhammad Ashraf lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Najib Razak telah dipenjarakan 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit Malaysia. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang laporan sebentar tadi itu, sila layari hmetro.com.my. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.